tekan go live and then okay, dah ada live dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, baru lagi tak ada yang masih menonton. Okay, saya dah live tapi sebelum nak mula, saya tengok dulu sebelum kita nak start. Saya terus start ya. Okay, this one, comment, private chat, setting. Okay, so shift videos for commercial awareness. Okay, alright. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okay, saya nak uji suara dulu. Kalau dengar suara saya boleh tinggalkan chat tak? Saya tak sempat nak chat tadi. Terus ni atas terus buat live, saya batuk. Okay, Cik Puan Amira kita, apa khabar? Amira Grafik. Okay, apa khabar Cik Puan Amira? Waalaikumsalam. Mana dengarlah suara saya tu Clear suara? Oh, kejap. Rumah saya ni, saya lupa nak angkat kipas tadi. So, saya akan berhadapan dengan cabaran suhu lah. Okay, saya masih lagi menanti kawan-kawan saya yang lain masuk. Sahabat-sahabat kita yang lain masuk. Tengok dulu, kita ada 12 orang yang masih menonton. Okay, saya nak tinggalkan dalam group. Saya dah start. Muka smiley. Okay, terima kasih sebab telefon saya kat tangan. Kalau saya pandang bawah tu, maknanya saya tengah ni lah. Okay, by the way, I'm using bahasa, I'm using the Malay in this, what you call, in this live streaming for today. So since our participant for today is from Malaysia, okay, they are Malaysian and also using the bahasa for the primary language lah. Okay, right. So selamat datang semua. Nur daripada Puan Nur Hafizah, dia kata Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia kata dengar. Zikrul Hakim kata salam terbaik. Okay, clear dengar. Okay, terima kasih. In case kalau ada komen, saya mungkin agak tertinggal sikit sebab saya guna. Ini saya baru guna. Nampak tak atas ni? Mana tu tangan saya? Tangan saya hilang dah. Sini. Ada satu button sini dia kata power by StreamYard. Saya baru guna je hari ni. Jadi mungkin ada kekok-kekok sikit lah. Sebab kalau saya pakai Split, tiba-tiba crash. Jadi saya gunakan pendekatan seperti ini, saya pakai browser. In case kalau tak dengar suara, terus inform Syed Madi kata, clear like crystal. Okay, Syamil, Rosette yang terbaik. Okay, thank you so much. Jadi saya tengok yang sini saya suka kalau orang puji-puji ni, saya boleh letak. The best part je kalau pakai StreamYard ni, dia boleh keluarkan komen. Jadi, inilah. So hopefully for the first time using for today, mungkin kawan-kawan yang lain yang mana nak buat streaming untuk page ke ataupun dekat profile, kita boleh pakai this one. Saya still pakai yang free, sebab tu dia ada logo ni lah. Okay, tapi saya boleh tak nama saya. Nampak mana tangan saya? Ni nama. Okay, so saya akan pergi topik kita. Topik hari ni WhatsApp. Okay, menggunakan WhatsApp. Tadi saya angkat barang. Maaflah orang bisnes ni dia tengok ada masa je, dia akan terus buat kerja sikit. Okay, by the way, okay, nama saya Ruzaini, lebih dikenali sebagai Brother Rosette dalam industri. Okay, hari ni kita ada slide daripada Facebook, jadi lebih kurang 55 slide. Tempoh masa saya hari ni daripada pukul 3 sampai pukul 4 petang. Hopefully tak lajak. Minta maaf sebab saya punya penyampaian ni kadang-kadang dia jadi lajak masa. Okay, thank you Devi, dia kata clear, makin handsome, thank you so much. Suzy, topik best coach, terima kasih. Saya akan cuba sebaik mungkin dalam tempoh sejam ni kita akan share beberapa strategi yang daripada recommendation Facebook. Okay, sepatutnya saya punya akaun rosak. Saya punya kipas tak angkat. Jadi saya akan berhadapan dengan cabaran sikit lah. Dan satu lagi, kat luar tu hujan. Tak tahu kenapa hujan tapi saya masih berpeluh. Okay, saya akan pergi kepada kita punya slide. By the way, nama saya Ruzaini. Everyone boleh panggil saya lah Brother Rosette. Itu my nickname. And ada yang panggil sebagai Coach Ruzaini. Itu sebab nama saya Ruzaini. Dia tambah coach lah. Dan saya salah seorang daripada Master Trainer E-Usahawan. Kawan-kawan saya daripada geng-geng trainers, hai apa khabar semua. Dan dalam tempoh ini, saya cerita sikit pada program E-Usahawan. So actually, MDEC anjurkan program E-Usahawan untuk rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas. Dia open semua. Tapi untuk rakyat Malaysia ni, you boleh masuk free kali pertama lah. Dia ada rules lagi lah, dan kita ada pelbagai lagi trainers kat luar sana tu. Kita ada, tak apa lagi kat sini, ada dalam ni Dewi, Kak Hakim ada, Syamil. So di antara yang nama besar lah dalam kita punya kelas ni.
Nanti akan muncul lah Pak. Ada lagi lah kawan saya yang ni. So terima kasih kepada kawan-kawan kita yang dah join, yang dah join program live ni. Jadi terima kasih. So kalau saya tak lap muka tu, ni lah mungkin saya ambil masa 5 minit lagi saya angkat kipas, tak apa. Sementara tu kita hormati kawan-kawan kita yang dah masuk. Saya akan pergi kepada kita punya portal, kita punya slide. So saya akan share screen. Okay. So screen saya mana ni? Kenapa tak muncul PowerPoint? Okay, yang ini agak fun. Okay, sekejap saya buka balik semula sebab saya punya PowerPoint ni dia not responding. No wonder lah. Okay, saya buka semula. Okay, mungkin tuan-puan tak nampak lah saya punya screen tu apa yang tengah berlaku kan. Tak apa, saya tunjuk dulu mana satu ni. Okay, alright. Ini, nota ini dapat daripada portal Facebook. Untuk pengetahuan semua, kita ada beberapa rujukan yang ada dalam Facebook, iaitu kita ada Facebook Blueprint. Itu sebagai contoh lah. Kalau siapa-siapa yang nak dalami lebih lanjut berkaitan dengan Facebook, you boleh Google, namanya Facebook Blueprint. Setakat ni saya tengah buka lagi saya punya aplikasi ni, sekejap ya. Tadi saya dah buka dah, dah play around dah, tapi sebab tak dapat detect, jadi saya tutup balik PowerPoint dan saya buka. Ni nampak dah, baru yang muncul. Okay, saya harap ini nampak Okay, saya harap dia nampak this one slide ni. Kita saya clear daripada Izzah kata Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okay, Facebook Blueprint, yes betul. You tengok facebook.com/blueprint. Mana itu daripada Facebook ni, nota tu dikumpulkan expert-expert. Rezeki kami, beberapa trainers terpilih untuk jalani program Facebook Blueprint. Dan ada yang dipilih untuk menjadi satu program ni, jadikan sebagai Facebook Lead Trainers. Ada rakan-rakan saya yang sekarang ni tengah dalam proses ambil exam, ada yang tengah menanti kelas untuk jadi trainers Facebook. So tanya kepada mereka dan juga tanya kepada 20 kata batch pertama yang dah berjaya lepas, adalah 20 orang termasuk dengan lecturer, saya lupa prof tu, ada yang so tanya kepada semua, prof, doktor apa nama lupa dah. So 20 orang termasuk saya lah. Jadi sebab tu saya kata saya lupa pula nama, minta maaf. So terima kasih kepada Sarah. Okay, saya perkenalkan dalam kita punya live sekarang ni ada nama Puan Sarah Johari. Ini salah seorang daripada sahabat-sahabat daripada MDEC. So terima kasih. Dia yang tawarkan kepada saya kelas buat live hari ni. Jadi kalau dua benda je saya akan buat live, datang daripada Scan dan juga daripada MDEC. Dua ni datang je request, saya automatic saya akan setuju je. Sebab ada sentimental value dengan mereka kan. Okay, kita tengok pada slide kita. Mungkin saya tak nampak paparan yang tengah berlaku sekarang. Jadi mungkin kamera, muka saya dekat ke, muka saya jauh ke, ataupun muka saya berpeluh ke macam tengah berlari. Okay. Sebab tadi memang saya memang kemah barang, jadi tak sempat nak cari benda untuk ni. Okay, kita pergi kepada WhatsApp kita hari ni. So, apa yang menarik pasal WhatsApp ni? Itu yang ramai tanya, kenapa WhatsApp? Kenapa bukan Telegram? Kenapa bukan ni? Jadi dalam topik ni, sebab kita tahu ini adalah portal Facebook, so saya pilih topik WhatsApp ni sebab saya ada satu story yang saya share. Saya banyak jumpa dengan usahawan. Jadi usahawan ni kebanyakan mereka ni nak bermula dengan zero cost. So of course kita pun terfikir kan, macam mana nak buat zero cost? Tapi for sure banyak ada cost yang tersembunyi lah. Untuk bermula dengan permulaan mana small businesses ni, apa yang mereka fikir? Cara yang free di platform yang percuma tapi boleh engage dengan dia punya customers, klien ataupun prospek. Jadi kat sini kebanyakan nampak dia orang pergi go through kepada media sosial. Dan untuk pengetahuan, WhatsApp juga adalah sebahagian daripada media sosial. So dalam kategori chat lah. So bila sebut je pasal media sosial, maknanya ini adalah bercorak sosial. So, kebanyakan daripada kita gunakan social media ni untuk kita kembangkan brand kita. Cuma, apa langkah strategi yang terbaik untuk kita promosi dalam WhatsApp? So, hari ni saya akan tunjuk, saya akan share lah saya akan share berkaitan dengan beberapa penambahbaikan daripada Facebook. Okay, penambahbaikan dia wujudkan WhatsApp Business. Itu penambahbaikan lah. Okay, dia wujudkan sebab dia tahu bahawa ramai antara kita ni gunakan WhatsApp ataupun chat ni sebagai platform untuk perniagaan. Okay, right.
So nama saya Ruzaini dan bila saya nama saya Ruzaini apalah saya cerita boleh panggil saya Brother Rosette lah. Dalam industri saya orang panggil saya Brother Rosette dan salah seorang daripada Certified Master Trainer dan juga Facebook trainers. Okay, right. So saya pergi sini. Kita punya agenda ni, kita ada 4 agenda. Yang pertama adalah apa itu WhatsApp. Dalam WhatsApp ni, saya akan go through slide. Mungkin saya tak nampak. Saya tengok balik apa kalau ada komen. Okay, the best part dia actually, dia recommend. Okay, dia recommend. Okay, kawan saya ni namanya Mohsin. Dia suka mencederakan emosi kami dalam grup. Cerita pasal durian. Sekarang tengah musim durian. Di bahagian belah Kedah, belah Perak. Belah Pantai Timur belum lagi musim dia. Saya tiba-tiba terlintas kat dalam grup WhatsApp. Tengok nampak tak? Kita tengah dalam kelas macam ni pun grup WhatsApp yang orang hantar pun kita rasa macam dia attach, stay attach. Okey, apa itu WhatsApp? Lepas tu saya akan bercerita juga, kita punya agenda kedua adalah macam mana kita nak bermula dengan WhatsApp business. Yang ketiga, apa yang kita boleh guna dalam ads, periklan apa yang kita boleh recommend, sahaja apa yang Facebook recommend untuk kita gabungkan WhatsApp dan juga dia punya platform. Dan juga craft your message strategy. Strategi apa yang kita pakai dalam kita punya WhatsApp. So saya punya slide adalah bahasa Inggeris, tapi dalam saya punya penyampaian saya still guna bahasa Melayu. Okay, and then kita pergi kepada next slide. Okay, apa itu WhatsApp? Okay, what is WhatsApp? So WhatsApp ni dia ada kita panggil sebagai slogan dia. Simple, secure, reliable messaging. Okay, simple, secure dan reliable lah. And then dia punya produk dia ada web and mobile. Okay, dia ada apps dia dalam mobile kita guna and then dia ada web WhatsApp. Lepas tu dia ada ruangan chat, kegunaan dia adalah untuk chat, and then dia ada lagi fungsi dia iaitu dia boleh buat free voice calling dan juga dia boleh chat, kita boleh baca status, kita boleh share status. Ini antara yang ada dalam WhatsApp. Dan untuk pengetahuan semua, apa yang saya nak tunjukkan pada hari ini berkaitan dengan, kita pun cerita adalah strategi dalam perniagaan usahawan. So nama pun e-usahawan kan, jadi banyak antara kita ni yang masuk program e-usahawan, mereka nak kembangkan lagi perniagaan. Ada juga antara kita yang baru bermula, macam ada salah seorang daripada peserta, dia start daripada masuk kelas, dia tambah ilmu, hari yang sama terus bertindak. Jadi apa yang saya nak tuan-tuan pada hari ni, bila tuan-tuan dapat je ilmu ni, nampak je kelebihan, mungkin ada yang tak pernah guna WhatsApp business lagi, terus guna. Ini antara kelebihan dia. Cuma dia ada kelebihan dia, lagi saya akan tunjuk. Okay, saya dah lompat dari satu puan. Dan ini adalah statistik dia, di mana penggunaan setiap bulan, kita yang gunakan WhatsApp adalah 1.5 bilion ke seluruh dunia yang gunakan WhatsApp berdasarkan data pada tahun 2018. Ni daripada WhatsApp internet data 1.5 bilion. Bukan juta, ni bilion tak. Kita punya rakyat Malaysia lebih kurang berapa? Jadi lebih banyak daripada rakyat kita sendiri. Jadi nampak tak kenapa kita pun start fikir, patutlah WhatsApp menjadi satu benda yang fenomenal. Malah sebenarnya kita ada lebih kurang 80% rakyat kita memang gunakan WhatsApp komunikasi hari. Jadi kita tengok kat sini, 2 billion minutes of calls every day. 2 billion minit, okay, orang call setiap hari. Okay, data tahun 2018, ini 2018, maknanya setiap tahun dia punya data tu jumlah dia makin bertambah. Okay, dari sini juga 450 juta daily WhatsApp status. Status yang kita update dekat dalam kita punya WhatsApp tu 450 juta. Banyak tu. Okay, so dia nampak dah kat sini kenapa kita dah start dah kepada WhatsApp. And then ni dia punya simple lah, simple, reliable dan juga secure. Ini dia punya target. Saya percepatkan slide ni sebab kita ada 55 muka surat. Jadi sebab saya ada niat juga nak tunjuk kita punya screen dalam bentuk mobile, jadi senanglah you akan nampak apa kelebihan tu dalam bentuk mobile tu sendiri. And then WhatsApp creates digital living rooms. Jadi lepas ni tuan-tuan, dia kalau tuan-tuan perasan zaman sekarang ni okay, kita cerita right now lah, trend sekarang, walaupun saya tuan-tuan, depan tuan-tuan, okay, belakang saya, contohlah kita ambil kita dalam satu bilik so antara kita pun kadang-kadang lebih selesa berkomunikasi dengan WhatsApp. Setuju tak dengan saya? You perasan tak benda ni? Kalau kita mungkin yang dah apa panggil, yang berusia, okay, yang berusia tahu so kalau yang usia 40-an ke 50-an mereka selesa lagi kalau bercakap.
Tapi anak-anak muda sekarang ni yang mana peringkat usia-usia yang masih remaja, so bayangkan lah, dia pegang telefon, kawannya sebelah pun dia akan start WhatsApp. Malah sebagai kes juga berlaku yang mana perkahwinan muda, kita kata yang usia perkahwinan muda ni, kadang-kadang dalam satu rumah yang sama pun pakai WhatsApp untuk communicate. Jadi ini membuktikan bahawa walaupun you kata berhadapan sekalipun, so kita masih gunakan WhatsApp. Of course, dia akan nampaklah baik buruk, cuma kita cakap daripada segi trend apa yang berlaku sekarang. Right? So, dan benda ni dia bersifat corak peribadi, di mana WhatsApp dulu, kita ambil senario lah, kita akan nampak WhatsApp jadi satu benda personal. Walaupun kita kawan baik, okay, saya kawan you, I kenal you, kita kawan baik sekalipun, tapi kadang-kadang kita tak nak tunjuk apa yang berada dalam kita punya kandungan WhatsApp sebab ia adalah bersifat peribadi. Sebab tu bila dah peribadi, dah orang iktirafkan sebagai peribadi, kita tak boleh simply terus langgar. So bila kita faham konsep tu, bila kita berbisnes, kita pun sama, kita kena hormat hak peribadi seseorang. Tak boleh terus langgar. Itu tadi ada salah seorang daripada yang komen kat poster kelas tadi, ada yang cakap dia ada database. Tapi dia kena guna strategi supaya orang tak database tak hancur. Ini antara punca dia kenapa you tak boleh, walaupun kita kenal, okay, walaupun antara you dengan I pernah jual beli, tapi you bayangkan, boleh tak kalau terus I masuk rumah you, buka pintu, I cerit, I nak jual. So of course dia ada dia punya strategi dia ada, kalau bahasa kita panggil adab lah, kita panggil adab. Okay, and then saya tengok dulu kalau ada siapa yang tinggal. Okay, sekejap. saya tengok dulu dekat sini, dekat komen dulu. Hi coach. Hi semua. So I love you too. Okay, saya suka kalau yang komen macam ni Okay, I love you too. Alright, so bunyi macam pelik tak adalah, kami gogor antara rakan. So WhatsApp for business, betul, setuju dia. And then coach slide tu buatlah thank you Izani. Tadi saya buat. Bila saya buat, minta maaf kepada kawan-kawan yang saya tak boleh perbesarkan. Tadi bila saya buat preview, laptop saya hang. Tadi perasan tak bila saya tadi saya tengok dalam bentuk preview. Minta maaf, saya lupa cerita. Bila saya buat preview sebelum start broadcast, bila saya buka je paparan besar, laptop freeze. Jadi bila laptop freeze tu dia akan putus lah. Okay, mungkin ada tekangan saya tak nampak. Okay, tak apa. Jangan lepas nampak juga. Saya nampak tulisan ni, saya tengok kat live. Okay, alright. So Puan Syarina, terima kasih. Izati, alright. And then Abdullah, Assalamualaikum Cik Fa. Okay, alright. And then hi Coach Rozet, hi. So you are rocking. Terima kasih semua. Okay, saya tengok trainer tidak dibenarkan untuk share kerana termaktub dalam perjanjian bersama Facebook. Betul, terima kasih kepada, saya tak tahu admin mana yang komen tu. Tapi actually, this slide sebenarnya kalau you nak, okay, ni cabaran lah untuk siapa-siapa trainer sekat depan ni. Mana-mana yang nak slide ni, first you kena ambil exam Facebook. Dan you kena hadir kelas 2 hari 1 malam. Pastikan you lulus. 2 hari, kelas 2 hari, pastikan you lulus untuk dapatkan lead trainer. Dia akan bagi semua slide. Dan kita ada perjanjian dengan kita punya, dengan Facebook, kita tak boleh share sebarangan nota kita. Walaupun you adalah rakan trainer. Ini tak apalah ini faham lah. So kawan-kawan kita nanti insyaAllah saya akan buat. Tapi jangan risau. You tengok dekat sini pun you boleh nampak apa dia punya point-point dia. Cik Latifah, hi coach. So, Ezri. I love you coach. I love you too. Alright. So, okay, tak apa, saya pergi kepada this one, mana tadi yang si you made them. Minta maaf saya, bila saya tengok kepada saya punya screen, slide, saya tak nampak ni sebab saya nak bawa saya punya desktop letak kat atas ni. Terlupa daripada kita tak bawa kan. Okay, tak apa. Saya teruskan kepada kita punya slide dulu. Okay, and then improvement akan datang lah kan. Kalau dijemput lagi lah. Okay, and then 90% yang dihantar, okay, 90% sebenarnya tuan-tuan, yang orang hantar, dia adalah one person to another. Okay, and then biasanya, seorang tuan biasa dihantar adalah daripada person kepada person. Dan juga kebanyakan daripada majority group WhatsApp adalah bawah daripada 10 orang. Kalau nampak, sebab tu kalau saya recommend, you mungkin join dalam satu group yang banyak orang, tapi kebanyakan group tu dia lebih kepada iklan. Tapi this one untuk dapat engagement right now, untuk Februari 2019, 90% mesej yang dihantar adalah daripada seorang kepada seorang yang lain. Okay, and then majority group pula di bawah daripada 10 orang. Sebab tu bila you buat marketing, kadang-kadang you fikir kenapa Facebook cakap hantar dekat group lebih tak efektif banding dengan hantar dekat personal. Sebab tadi saya perasan
tuan. Terima kasih kepada semua coach yang saya hantar WhatsApp tadi. Tadi saya guna satu kaedah, iaitu saya hantar saya punya maklumat berkaitan dengan kita punya kelas hari ini. Saya hantar kepada saya punya semua kawan-kawan yang trainer dalam e-usahawan. Jadi yang hadir pada hari ini mereka dapat dalam bentuk personal. Itu satu. Yang kedua, bila saya hantar dalam grup, ini masalah dalam grup tuan-tuan. Bila tak dalam grup, apa yang berlaku dalam pemasaran sekarang, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, dia memang excellent. Tapi dalam sekarang ni, kita buka grup pun, kita jangan baca. Perasan tak itu? Kita akan skip. Melainkan kalau grup tu grup istimewa untuk kita lah. Cuma untuk setengah orang ni, dia swipe je. Swipe ke atas. Berapa ramai yang baca tu? Sama jugalah sebab dah jadi pattern. Dulu kita mungkin satu-satu baca. Malah sebenarnya saya jujur saya punya family group. Okey, contoh macam saya punya family group. Family group. Okey. Sekejap ya. Mana saya punya family group? Dah tenggelam lah sebab saya punya WhatsApp lupa. Kalau saya pakai Zoom saya boleh swipe macam tu lah. Tapi this one mana button tu ni Okey, tak apa, saya fokus pada slide kita dulu. Sebab saya punya masa sampai pukul 4 ya. Okey, what is WhatsApp so powerful? Why? Okay, kenapa WhatsApp ni sangat powerful untuk bisnes? Pada tahun 2018 tuan-tuan, WhatsApp dah mula perkenalkan satu lagi, dia keluarkan satu lagi produk namanya WhatsApp Business. Dia hang lah. Okay, so daripada situ kita tahu messaging adalah satu benda yang dinamakan sebagai modern cara orang modern berkomunikasi lah. Dan di sini juga berdasarkan daripada kata founder dan juga pemilik kepada Facebook, dia kata sekarang ni banyak orang suka berkomunikasi secara peribadi. Okay, and then kita selalu baca mesej, the group dan sebagainya. Jadi dia nampak tuan-tuan, untuk orang yang baca mesej, and then untuk orang yang buat group, okay, small groups. Dan juga stories ni merupakan satu benda yang tengah berkembang pesat sekarang. Sebab tu fokus Facebook sekarang, dia lebih kepada mewujudkan sistem, algoritma, environment. Sebab tu tuan-tuan perasan semua produk Facebook dekat Instagram ke, Facebook ke, WhatsApp sekalipun, mereka letakkan benda ni. Kita boleh share story kita boleh cerita apa kita buat hari-hari sebab dia media sosial. Dekat Facebook pun sama, dekat IG pun sama. Malah sebenarnya sekarang ni media, apa panggil tu, marketplace macam Shopee dengan Lazada pun dah sediakan benda status macam ni. Sebab kita lebih selesa, kita suka tengok apa yang berlaku dengan orang kan. Dan kita juga suka share apa yang kita tengah buat sekarang. So dan dia antara satu engagement yang sangat tinggi. Dan kita pergi penting juga. Ini contoh, ini antara yang success story kita ambil. Ini adalah video. Okay, saya harap kalau saya boleh run video ni boleh dengar. So video ni adalah satu perkongsian daripada salah seorang usahawan. Okay, jom kita tengok sama-sama. Since my childhood, I was really passionate about animals and pets. So I really wanted to continue that mission. My name is Srivatsava Gorti. I'm the founder of Unicorn, an online pet supply and services company based out of Hyderabad, India. Unicorn is a one-stop shop for all your pet care needs. Everything from ordering pet supplies to booking an appointment for a vet or a groomer to come to your house. In the early days, it was just me and my mobile phone, doing business with customers and suppliers on WhatsApp. Recently, we switched over to WhatsApp Business, which saves us time and helps us respond to customers faster. The away message feature helps us respond to customers when we are away. And quick replies lets us answer the most common questions instantly. When I place an order or schedule a grooming for my dogs, Unicorn immediately answers all my questions on WhatsApp. It's much more personal than ordering from a big company. Today we are serving over 10,000 pet parents, and it's just the beginning of reaching a huge untapped market in India. Okey, jadi itu antara perkongsian daripada salah seorang pemilik kata kedai haiwan, di mana dengan menggunakan sebab dia adalah syarikat kecil, dia bermula, jadi dengan menggunakan WhatsApp Business tu jawapannya lebih pantas, lebih efektif. Okay, alright. So semua businesses already messaging with customer, dan antara kita pun kita buat perniagaan so kita pun directly message kita punya customers, kita punya prospect, kita punya client. Di sini WhatsApp Business dibuat adalah untuk membantu kita daripada aspek itu. Tapi caranya macam mana? Okey, berdasarkan survey, ini berdasarkan survey pada tahun 2017, dia dikeluarkan dan survey dia untuk 2,002 orang, small businesses. Dia kata apa? 80%
bila jalankan survey dekat India dan Brazil mengatakan WhatsApp membantu mereka berkomunikasi dan juga untuk kembangkan perniagaan mereka 80%. Okay, and then kita pergi tengok statistik seterusnya. Sebab tu kita tak boleh nak abaikan sebab dia menunjukkan statistik yang peningkatan penerimaan dan juga 61% of people sekarang ni memilih pesanan. Okay, pesanan untuk berkomunikasi dengan bisnes. 61%. Dan angka ini semakin lama semakin meningkat. Dan ini dilakukan pada 2018. Okay. Boleh nampak dia punya sources tu kat bawah tu sources dia. Dan juga di sini 59% mereka memilih, kita memilih untuk menghantar bahasa mudah untuk menghantar apa ni? Messaging, okay, daripada email. 59%. Dulunya kita gunakan email sebagai medium rasmi untuk kita communicate dengan kita punya klien. Tapi sekarang ni 59% orang lebih selesa hantar message. Okay, dijalankan pada tahun 2018. Dijalankan kepada 8,157 orang. Jadi boleh nampak So ini real statistik. And then dah nampak tadi flow kenapa pentingnya WhatsApp. Kalau kita tengok segi pada statistik, ramai yang selesa berkomunikasi dengan messaging. So kenapa kita nak abaikan? Okay, right. And then kita pergi kepada bagaimana nak start dengan WhatsApp Business. Okay, WhatsApp Business ni kalau di sini, okay, kita nak buat tuan-tuan ataupun pembeli, prospek dan sebagainya boleh berkomunikasi, boleh jumpa dan juga boleh buat transaksi dengan bisnes. Di manusia kalau ikutkan kita boleh berkomunikasi. Sebab tu wujudnya WhatsApp Business. Okay, WhatsApp nak orang ni, semua orang boleh komunikasi dengan bisnes dengan gunakan WhatsApp Business. So dengan ada kehadiran, lepas tu dijumpai, boleh berkomunikasi dan boleh melakukan transaksi. Okay. And then kita tengok dulu, seterusnya kita pergi kepada this one. Macam mana saya, okay. Ni sebenarnya kalau ikutkan dia, okay, nampak sangat. Jadi sebenarnya kat sini yang kita nak buat, kalau sebut pasal pre-purchase, okay, maksudnya pra-pembelian. Pra-pembelian ni maknanya individu berkomunikasi dengan pihak penjual. Okay, individu berkomunikasi dengan pihak penjual, dia lakukan perbualan. So di sini dan juga bila mereka dah converse dengan kita, so kita boleh buat purchasing. Di mana ni kalau orang tu dah buat penghantaran, jadi dah buat pembayaran, jadi dia boleh hantar skrip pembayaran. Perasan tak ada benda ni, kalau you perasan, sekarang ni pun dah ada beberapa syarikat yang jual sistem. Di mana bila you WhatsApp dia, you klik pada link tertentu and then you lakukan pembayaran, terus boleh hantar kepada penjual. So dah ada sistem tu sekarang. Sebenarnya sistem tu lama dah, daripada tahun 2018 lagi. Cuma semakin popular. Pada tahun 2010 ni makin popular. Saya dah lupa dah nama syarikat tu yang start buat iklan dan sebagainya. Semua dah start bertanya dah macam nak buat kan. And then di sini pula kita boleh buat follow up post purchases. Okay, post purchase maknanya kita boleh buat follow up penghantaran. Okay, kita cerita ya tuan-tuan. Kalau ikutkan je, kita ada fungsi dekat dalam WhatsApp ni di mana kita boleh buat broadcast, okay, berdasarkan daripada segi label tu sendiri. Jadi macam mana saya akan cuba kita bincangkan lagi ya. So kita tengok slide yang ke-23 pula. Okay, so banyak sebenarnya topik dalam WhatsApp ni. The best part dia, kita tengok di sini. 5 juta orang aktif menggunakan WhatsApp Business. Okay, untuk mengatasi, untuk berikan solusi kepada dia punya perniagaan. So pada tahun 2019. Jadi sebenarnya dah makin meningkat dah. Pada 2019 berapa ramai dia yang guna? Sekarang dah tahun 2020 pada bulan Jun. So peningkatan dah memang ramai. Kita tengok statistik sama-sama dekat dalam dia punya Play Store. Berapa ramai yang dah download dah. Jadi kalau kita nampak peningkatan ni dah ramai mula menerima. Jadi usahawan kita dah kena get ready. Kenapa saya recommend pasal WhatsApp Business ni? You ambil tips ni ya. Apa saja yang dalam WhatsApp sekarang ada dua Sekarang ni WhatsApp ada dua, iaitu WhatsApp Messenger dan WhatsApp Business. Okay. Apa saja yang ada dekat dalam WhatsApp Messenger, yang WhatsApp biasa tu, semua ada dalam WhatsApp Business. Manakala apa yang ada dalam WhatsApp Business belum tentu ada dalam WhatsApp Messenger. Faham maksud saya? Okay, saya ulang balik. WhatsApp, apa saja yang ada dalam WhatsApp Messenger, okay, apa saja yang ada dalam WhatsApp Messenger, semua benda tu ada dalam WhatsApp Business. Manakala dalam WhatsApp Business ni, apa yang ada dalam WhatsApp Business belum tentu ada dekat dalam WhatsApp Messenger. Means bahasa mudah dia, WhatsApp Business lebih advance daripada
WhatsApp Messenger. Okay. Dulu kita panggil WhatsApp je, tapi sekarang dah ada 2 jenis. Jadi tuan-tuan kena bezakan lah sama ada WhatsApp Messenger ataupun WhatsApp Business. Okay, and then saya pergi slide dulu, nanti kita ada sesi tunjuk. Saya cuba nak dapatkan button. Okay, create a WhatsApp Business profile. Okay, kalau yang dah install WhatsApp Business, okay, make sure lah saya bagi tips. Dalam tak ada tips saya sebelum tuan-tuan nak pergi kepada WhatsApp Messenger, so ada orang tanya, Coach, macam mana daripada WhatsApp Messenger nak tukar kepada WhatsApp Business? How? Sebelum nak tukar pada sini, the first thing yang you kena buat adalah backup. Okay, mana-mana coach yang ada sekarang ni, nanti kalau you buat kelas, explain pada mereka, tunjuk pada mereka cara untuk buat backup. Backup dalam WhatsApp. Dan backup itu sebaik-baiknya biar link dengan kita punya Google ke ataupun dengan iCloud punya account. Supaya kalau you install semula, you boleh ambil data tu balik. Jadi ini antara step dia yang you kena ingat, sebab dalam ni tak tunjuk kan. Ni dia tunjuk apa kelebihan dalam WhatsApp Business. So everyone yang mana datang hari ni, kalau you nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan cara untuk backup, cara untuk install, you boleh join kelas e-usahawan. So ada rakan-rakan trainer yang dalam ni dia boleh tunjukkan dalam kelas nanti. Okay, saya pergi pada ni. Macam cara nak buat dia, first kali create a business profile using the WhatsApp Business app. Okay, ini yang kita boleh hasilkan. Sebab kalau kita cakap pasal Facebook, kalau kita bercerita di mana kita boleh buat kedai online dekat Facebook, kita akan guna page. Kalau dekat Instagram, kalau kita nak buat kedai online, kita akan guna Instagram Business. Kalau kat marketplace already online punya ni kan. And then kalau kita pada website kita cakap e-commerce. Okay. Untuk WhatsApp, kat mana? Kita pakai WhatsApp Business. Itu beza dia. Right? Jadi dalam WhatsApp Business ni, saya tunjuk dulu video apa yang ada dalam WhatsApp Business app. Okay, get started in three easy way. First, register. Okay, so you install and then you register. Ni step dia. And then pergi kepada options. Okay, 3 dots tu panggil option. Klik pada settings and then go into the business setting and klik profile. Dan masukkan nama, okay, masukkan nama bisnes kita dan juga alamat. So, right, and then tekan button dia tu, and then profile ID, and then back, and then you dah boleh set up. This one dalam messaging tools dia ada beberapa lagi fungsi seterusnya. Okay, dia ada tools-tools yang lebih advance. Okay, itu cara macam mana you nak install dalam, you nak buat setting dekat dalam WhatsApp Business. Okay, and then seterusnya saya pergi kepada next slide. Okay, so ni dia tunjuklah download, alright, you download, dia pun tulisan. Okay, download, lepas tu you kena masukkan nombor, and then verify, register nombor, okay, masukkan nombor saya untuk verify. Tak nampak, tak mahu and then seterusnya saya pergi kepada next, this one tadi, you gunakan WhatsApp ni sebagai satu platform untuk komunikasi. Sekejap, saya tengok dulu komen-komen, dan saya patah balik komen. Mau ditanya macam mana nak dapatkan hangout. Okay, alright. Klik butang share ya. Terima kasih. Hi coach. Hi. Kat sana hujan ke? Dah berhenti dah sekarang. Okay, and then alright. So nanti saya sama-sama itu saya akan mark kemudian sebab dia berada dekat dalam 2 screen yang berbeza. Saya kena letaklah saya pun desktop kat atasnya nanti. Okay, saya sambung balik kepada kita punya slide. Okay, and then use messaging tools untuk connect dengan kita punya customer easily dan efektif. Okay, dengan cara yang mudah dan juga yang efektif. So, ini dia punya data, customer engagement is critical. Okay, based on global punya statistik survey, okay, 89% responded, okay, respond, okay, orang yang nak belilah, prospek, 89% ni nak kita respon dalam tempoh 24 jam. Pernah tak? Bukan cerita lah, saya sendiri pun pernah, saya pernah jual produk, okay. So, bila saya tak jawab, tak jawab 5 minit pun dah dimaki hamun dah sana. Sekarang orang Malaysia lagi hilang sabar. You reply lambat pun dah kena marah dah. So orang beranggapan bahawa kita kena menghadap telefon 24 jam kalau kita buat bisnes. So untuk kurangkan daripada segi dimarahi ataupun nak kurangkan masa menunggu daripada pihak prospek dan sebagainya, so ada solusi dia dalam kita punya bahasa biasa. Kejap saya akan sentuh untuk setting. And then 80% responded, dia kata dia nak experience, pengalaman dia dengan perniagaan is crucial as a good of service. 80% nak respon yang positif. And then 52% dia kalau kita lambat dia jawab,
Okay, servis tak bagus, mereka akan tukar. Ini yang kes berlaku bila kita buat marketing, kita lambat untuk respon. 52%. Okay, bukan satu jumlah yang sikit. Kalau kita ada 10 orang, 5 orang tak beli disebabkan kita lambat respon. Itu bahasa mudah. Bayangkan kalau ini cara peningkatan, ini saja pada tahun 2017. And then kita pergi kepada engagement sangat penting. And then sebab tu dalam WhatsApp Business dia ada tools tambahan, iaitu dia buat lebih tambah daripada WhatsApp Messenger, iaitu messaging tools. Okay, di mana kita boleh buat customize, okay, menggunakan under business setting, menggunakan messaging tools. Kita boleh setting away message, greeting message dan juga quick replies. Okay, and then di sini greeting message. Apa itu greeting message? Kalau kita tengok balik di sini ada 3 tadi greeting message. Greeting message ni adalah kita nak hantar message pertama yang orang akan dapat bila dia hantar message kita. Kali pertama dia hantar ataupun 14 hari selepas tak ada aktiviti antara kita dengan dia. Contoh kita nak WhatsApp dalam tempoh 2 minggu. So apa yang berlaku? Message ni akan dapat kali. Dia kena on lah. And then kita boleh tekan edit dengan cara klik button pencil. Nampak kat sini ada button pencil. Kita boleh edit kat situ. Dan kita boleh tukar mengikut kita punya strategi. Macam saya, kalau tuan-tuan hantar kat WhatsApp saya akan bagi list apa yang kena buat, and then bila dipilih kat situ, baru saya akan respon. Okay, itulah send and automated dan customized greetings. Okay. And then dekat sini pula, quick replies tu pun maksud dia. Quick replies ni adalah satu benda yang kita panggil common, kan? Soalan-soalan yang biasa jawab. Kita nak bagi feedback yang sangat pantas. Kan biasa kalau ikut yang kita buat contoh lah, orang tanya kat kita, senario yang biasa kan. Macam mana kaedah pembayaran? So how to pay? So, cuba just imagine, customer tanya, dia hantar message, minta nombor account. Jadi apa kita buat selalu? Kita buka balik message yang lama, kan? Kita cari siapa-siapa customer tanya kat kita nombor account, ataupun kita type semula. So, dalam WhatsApp Business ni, kita ada strategi. Saya cuba untuk buka saya punya web, kita panggil apa? Dalam smartphone ni, saya cuba nak tunjuk juga. Sebab kalau tengok nanti, tuan-tuan akan rasa, wow, this is very good. Kenapa tak pakai WhatsApp Business? Ya, saya cuba untuk buka, saya cuba lain. Okay, alright, more. Okay, let's see macam mana nak pakai StreamYard ni untuk show. Okay, untuk show satu lagi screen share. Okay, saya nak tengok Chrome tab, more. Okay, saya share this one. Reflector. Okay, saya cuba kalau boleh dapat tak, dia tunjuk tak? Ada. Nasib. Okay, so this one saya try besarkan. Okay, alright. Nampak screen saya cantik. Baru saya tunjuk. Saya ingat tak boleh tadi. Kalau macam ni senang lah saya cerita. Okay, yang pertama dia, kalau you tengok dekat WhatsApp. Ni kita nak cakap lah. Kalau you tengok WhatsApp. So kita ada 2 jenis WhatsApp tadi. Dia ada WhatsApp Business dan dia ada WhatsApp Messenger yang lama. Beza kat sini tengok. WhatsApp biasa bentuk B dan Messenger. Dalam telefon saya ada beberapa WhatsApp. Abaikan itu dulu. Itu cerita yang coach-coach yang boleh link cerita dalam kelas macam mana nak buat. Cuma saya tunjuk kat sini macam mana you nak tengok kelebihan yang ada dalam WhatsApp Business. Tadi dia kata apa? Quick replies. Okay, quick replies tu saya ambil contoh register ni lah. Okay, ni antara group trainers. Okay, and then this one, kalau sebut pasal quick replies tadi tu, kalau orang tanya kat kita nombor account, saya tak payah nak pergi mana, saya buat slash and then saya boleh buat pemilihan. Ini contoh, nombor account untuk beli. Sekejap, saya buang dulu nombor account. Okay, so you bayangkan cepat tak, pantas tak dia punya respon. Dan juga kelebihan dalam quick replies ni, you boleh buat attachment gambar sehingga 30. Tapi this one, saya tunjuk lagi attachment, contohlah saya buat slash and then saya boleh masukkan gambar. Bayangkan ni gambar and then saya boleh hantar. Ini dalam group, dia boleh hantar dalam personal juga.
Okay. So saya nak show macam mana sebenarnya WhatsApp Business. You tak perlu ada third party punya apps ataupun sebagainya. You dah boleh guna dah dalam kelebihan yang ada dalam WhatsApp Business. Ini kita panggil sebagai Quick Replies, di mana Q&A, contoh ada Q&A, soalan-soalan yang sama kan, you boleh jawab pantas. Tadi ingat tak, 52% akan tolak kita punya bisnes, perniagaan kita kalau kita sebisa kita agak buruk lah. Jadi nak cepatkan proses jawab, listing. Okay, and then saya menggunakan je lah. Ini contoh. Okay, saya kalau tuan-tuan tengok kat sini pun ada banyak lagi yang saya tak baca jadi minta maaf kan. Okay, itu kalau you sebut pasal pemasaran, itu satu messaging tools berkaitan dengan Quick Replies. Yang kedua, kalau ada orang yang hantar WhatsApp di luar waktu kerja ataupun waktu you nak bercuti. Okay, waktu you rasa macam you nak offkan you punya perniagaan buat sebentar. Bukan nak off lah, I mean you nak rehat. Okay, you nak ambil cuti, you demam katanya, contoh demam. Macam saya lah, saya buat this one. Okay, saya tukar setting, okay, saya tekan button setting, and then saya pergi kepada business tools, and then saya pilih perkataan kat sini, away message. Tunjuk apa maksud away message ni. Saya boleh buat tuan-tuan, pada masa tertentu, saya boleh custom ataupun setiap masa. Kat sini saya tunjuk cara custom lah. Saya boleh edit dengan cara macam mana? Saya tekan button ini dulu, button pencil. Okay, and then saya kat sini, saya macam ni lah bolehlah ayat kita sendiri kan, tulis ayat saya minta maaf saya demam ke, okay, kedai kami tutup sementara sebab ada proses apa panggil cleaning, ataupun sebab PMO you punya kedai tutup, you boleh announce kat situ, and then you boleh masukkan masa, tempoh masa, schedule, okay, you boleh custom. Okay, contoh dia saya nak buat hari ni punya ni 12 Mei, okay, saya buat 12 Mei, next saya boleh tekan masa dia 3.43 sekarang kan, 3.43, so convert 15. Sekarang ni 44, jadi saya boleh buat kepada 48 kan, dan and then saya boleh set juga sehingga habis bila, contoh sini 12/6, and then saya boleh set kepada sehingga pada 15 dan tamat pada 3.55, contoh lah, and then saya pastikan saya tekan button save dan saya on. Okay, saya tekan button save dan saya on. So kalau ada orang hantar dalam masa tempoh tertentu, okay, ni greeting saya off kan, saya off dulu greeting. Okay, kalau ada orang hantar dalam tempoh masa itu tadi, pada pukul berapa, saya lupa dah. Daripada 3.48 sehingga pada 3.55, kalau dia hantar pada masa tempoh itu, dia akan dapat mesej ni. Terima kasih atas mesej anda, selamat hari raya dan sebagainya lah. Kita boleh letakkan apa yang kita nak letak. Sebab dia bila saya ada orang hantar itu, masa raya kan, masa cuti raya, so apa yang bila orang hantar, terus dia akan dapat mesej tersebut. Jadi orang faham lah kan. So saya tambah sikit kat bawah tu sebenarnya. Minta maaf saya tengah cuti. Tapi saya tak letak, saya dah remove dah. Right now, kalau you tengok benda ni, baru orang faham. You punya business tengah dalam tempoh masa tertentu. Anda kata you nak set kepada luar business, luar waktu office hour. You boleh set juga. Dekat bawah ni, you tak payah dekat shadow ni, you boleh pilih sama ada always send, masa tempoh tertentu, ataupun yang ambil tarikh custom schedule macam saya buat masa tertentu, atau you nak buat outside of business hours, di mana benda ni you boleh control dekat dalam you punya setting business. Okay, so kalau you tengok dekat business setting tu, you boleh tukar masa kerja bila, masa tutup bila. So hopefully you dapat idea tu. Jadi mana lepas ni orang nak engage dengan you lebih efektif. Antara kita, kelemahan kita, orang tak tahu, satu kelemahan yang saya selalu ingatkan, kita tak bagi tahu ke orang lain, kita tak announce benda tu. Kita buat assumption semua orang faham. So kalau boleh lepas ni kita ubah persepsi tu, kita buat satu persepsi di mana orang kalau kita cerita dengan dia baru dia faham. Okay, and then kita bagi tahu lah ayat yang lebih proper. Katakan dia bisa sambil boleh pada 9 pagi sampai 6 petang. Okay, ataupun you buat sampai malam 10 pagi sampai 10 malam, ataupun you setting ikut masa you lah yang sesuai. So ini adalah kelebihan untuk away message, di mana orang tak menunggu dan orang tak marah. Ini saya dapat pengalaman saya lah, sebab even saya sendiri pun lebih prefer kalau peniaga tu dah bagi respon. Kalau langsung tak respon, kita sakit hati. Okay, so itu satu quick replies, itu adalah away message, and then ada welcome greeting message tadi, message kali pertama ataupun selepas 14 hari. Right. Okay, saya harap itu adalah kelebihan yang tak ada kat dalam WhatsApp Messenger. Kita pergi kepada slide kita pula. Saya pergi patah balik kepada this one. Macam mana saya nak tukar? Kalau dalam Zoom, kita boleh swipe kan? Yang ni saya kena tekan button stop screen.
Okay, dia buka muka saya balik and then saya tekan screen share balik. Share. Okay, tak apalah saya pun baru berjinak-jinak kat sini. Okay, and then ni query pass tadi, saya dah sentuh tadi. Macam mana yang berlaku bila you boleh setting. Okay. And then seterusnya, 347 dah. Away message, dah tunjuk dah cara setting and then send a automated message when you are unavailable to let customers know and expect when you to respond. And then kita pergi pada labels. Labels ni very interesting. Okay, labels ni kita boleh tandakan kita punya prospek ataupun customer kita. Bila kita label, contoh, saya ambil contoh lagi lah. Kita tengok contoh, saya tengok slide dulu, labels, and then next dia apa dia? Short link, and then next dia adalah statistik, di mana kita boleh review berapa bilangan yang kita punya mesej ataupun mesej keluar masuk. So, kita tengok this one. Seterusnya best practice Okay, alright. Saya ambil dulu this one. Saya akan tunjuk cara untuk buat labels. Okay, and then quick short link dan akhir sekali adalah statistik. Okay, jom kita tengok sama-sama apa yang kelebihannya ada dekat dalam WhatsApp Business lagi. Gitu. So bagi yang dah familiar, it's okay. Yang belum lagi, kita tengok dekat demo. Okay, alright. Tadi kita cerita pasal labels. Okay, labels Labels, contohlah, kalau ada kawan saya, kalau prospek you dah buat pembayaran, kita buat pembayaran. Macam mana you nak check? Kalau contohlah you punya mesej macam ni kan. Okay, macam mana you nak check satu-satu? Okay, you nak check satu-satu. So, and then you nak tanda, ambil masa kan? Kadang-kadang kita tak ingat dengan siapa yang mesej kita tadi. So, dengan labels, you boleh tanda dia awal-awal. Contohlah saya ambil Abang Rostam. Okay, so ni Abang Rostam. Saya klik lama-lama dan saya boleh masukkan labels. Ni contoh je. Saya letak kat sini adalah, saya buat labels yang baru. Label maksimum 20 Saya letak baru EU. Ni untuk hari ni lah. Okay, 12 saya bulan 6, 20. So ni very interesting So saya dah label je, saya tekan button save. Jadi maknanya Abang Rostam ni nampak tak? Dia punya nama dah ada tanda tu. Okay, tanda tu. And then saya pergi tengok lagi. Ni contoh je. Saya ambil Rafiq lah Okay, saya ambil Ifa. And then saya label mereka juga serentak. Pun boleh. Saya boleh letak EU and then that's it. Itu labels. Memudahkan cara untuk saya kena pasti. Dan bagaimana pula saya nak kata membantu kita sebagai seorang sales? Okay, this one. Nampak this one, strategi dia. Nampak ada 3 titik ke atas ni. Okay, 3 titik ni. Saya tunjuk satu strategi. Nampak ada tulis perkataan labels. Pilih labels. Okay. Di sini disenaraikan label-labels yang kita ada dalam kita punya WhatsApp Business. Dan apa yang saya buat adalah, saya tengok kat EU 120620 ni. Apa saya buat? Yang pertama, saya boleh buka tu, saya tak payah nak cari satu tadi. Pasal tadi nak cari satu-satu, leceh kan? Susah kan? Jadi bila saya tekan sekejap, jangan ambil masa sikit sebab saya punya WhatsApp ni terlalu banyak. Jadi, nampak ada 3 orang tadi tu, yang saya tekan 3 tadi kan? 3 nombor ni. Dah ada list dah. Jadi apa yang saya buat? Contoh dengan Abang Pak Tam. Okay, so Pak Tam, saya tekan kat sini, and then saya kata kat dia, hi. Okay, lepas tu kita buat follow up, ayat follow up kita kan. And then kita boleh tekan send seterusnya. Okay, kenapa saya punya screen tak tunjuk ni Emo tak tunjuk yang saya tag dengan Pak Tam? Okay, pelik. Okay, mungkin Emo tengah hang. Betul lah cakap saya, Emo tengah hang. Okay, alright, Emo tengah hang tadi. Saya kena scan semula. Alah, comel betul. Saya tunjuk semula. This one very interesting sebenarnya. Di mana kalau you adalah seorang, semua kita nak upah orang, nak hire orang untuk kita buat follow up WhatsApp. So cost kalau kita ada cost is okay, tak ada masalah. Cuma saya cakap ini adalah alternatif di mana kita boleh buat dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Okay, ini contoh saya tekan reflector balik, saya tunjuk balik Okay, right saya tekan balik start. Okay, and then saya pergi kepada WhatsApp this one. Tadi ingat lagi? Ada labels kan? Saya petak balik this one. Kita buka, tekan 3 button, labels. And then dia bagi list kepada labels tu yang ada. Saya pilih EU yang kepada hari ni, 12.06.20. Saya tekan this one, saya dah boleh buat follow up dah. Di mana kalau follow up ni, contoh macam saya hantar ke Abang Pak Tam tadi kan, saya tekan hi. Saya boleh lagi, hello. Saya boleh lagi follow up dia tanpa nak chat satu-satu dah. Maknanya kat sini, kita dah jimat masa and then lebih efektif. Itu satu kaedah.
Okay, kaedah seterusnya adalah dengan kaedah saya pakai broadcast. Dengan label juga, saya boleh broadcast kepada semua orang yang ada. Just imagine, kalau saya boleh broadcast kepada list yang saya ada, yang ramai-ramai tu, dengan satu cara yang mudah je. Okay, saya tekan button 3 tadi, and then saya tekan message customers. Dan saya boleh hantar ketiga-tiga numbers ini, okay, saya pilih ketiga-tiga number ni, saya boleh hantar dalam bentuk broadcast. Okay, bila nak bayar? Terkejut diorang nanti kan? Yang mana datang live tu, diorang tahulah kenapa saya buat kan. Yang diorang yang tak datang live tu, diorang tak tahu kenapa saya hantar. Ini gurau-gurau lah kan. Okay, bila nak bayar, terkejut dapat. Jadi maknanya kat sini, the best part dia tuan-tuan, dia terus buat automatic broadcast list. Okay, and then saya boleh double check balik, this one, and then saya boleh check lah, yang bila saya hantar, yang delivered dah hantar dah 2 orang yang dapat. So maknanya sini, Rafiq tak save nombor saya. Ini bukti je kalau saya nak check. Dalam 3 orang ni, so Rafiq seorang tak save nombor. Sebab kalau buat broadcast, maknanya broadcast ni, orang yang terima kena save nombor kita dan yang hantar kena save nombor. Faham maksud dia? Maknanya kat sini, Rafiq tadi tak save nombor saya. Kan, tuan Rafiq. Just imagine. Okay. So, itu cara macam mana saya kata-kata nak tunjukkan kelebihan yang ada dalam broadcast. Okay, and then quick link tadi. Okay, apa kegunaan quick link so? Okay, pergi dekat bahagian settings, and then pergi dekat bahagian business tools. Dekat sini kita ada perkataan short link ni. Okay, short link ni adalah kita boleh edit. Contohlah saya nak edit kat sini. Okay, saya edit nak order. Okay, nak order. Saya tekan okay. Ni fail dapat dah. Okay, tapi bayangkan kalau you boleh tukar, saya tak tahu kenapa dia tu, nanti saya check kenapa. So kalau dia ada nak this one tu, dia tulis perkataan yang contoh macam ni, tak berjaya daftar. Sini saya just copy link ni je. Nampak saya tekan button share ni, and then dia share kat group, ataupun saya just copy saja link. Okay, saya just copy je. Saya klik situ dah terus boleh copy. And then apa yang saya buat adalah saya boleh masukkan dekat saya punya copywriting. Okay, contohlah saya masukkan dalam copywriting. Okay, so okay, alright, saya patah balik lah this one. Okay. Sorry saya tertunjuk dalam group tu pula. Saya ambil group trainers lah, kesuruhan. So bayangkan saya dah boleh share link di mana kalau orang klik link tersebut, okay, saya ambil contoh dia klik link tersebut, dia dah terus keluar perkataan tak berjaya daftar. Okay, tak berjaya daftar. Maknanya tanpa dia perlu tarik, tanpa everything, dah terus. You faham maksud saya? Dan dia tekan button send terus. Ini antara keyword yang you nak. Itu kegunaan dalam short link. Okay, and then seterusnya last kali, dalam kita punya slide, lepas kita punya short link, dia minta saya tunjuk bahagian statistik. Okay, statistik. Okay, kita pergi kepada 3 titik. Sebab saya risau dah 355 dah. Setting. And then you boleh check bahagian business tools and statistik. Dia ada dekat dalam business catalog. Kat mana tukar dah. Okay, dekat depan ni lah, dekat bahagian account. Kat account, check. Okay, bukan dekat bahagian chat. Mana dia pergi ya? Data. Okay, not this one. Saya pun dah ni dah. Okay, saya tengok balik dekat business profile. Bukan business profile. Catalog bukan. Greeting, quick reply, short link. Mana statistik Okay, alright. Oh, tak jumpa. Okay, tapi these things yang saya nak tunjuk, statistik itu adalah bilangan yang orang message kita, okay, berapa dia punya total, dia punya penghantaran dan juga penerimaan. Kejap saya nak check, kat mana dia? Tak jumpa. Okay, sebab saya jarang guna statistik. Dan satu lagi, penambahbaikan daripada WhatsApp. Okay, ini cerita lah WhatsApp Messenger ataupun WhatsApp Business, dia ada perkenalkan team. Okay, sebab saya terbuka dia, saya nampak okay, team, di mana team ni, you boleh tukar kepada light ataupun dark mode. Okay, contoh kat sini, dark mode. Okay, ini saya pakai light kan. Kalau dark mode, dia jadi seperti ni. Dia jadi lebih gelap. So, dalam WhatsApp Messenger ataupun WhatsApp Business, dua-dua ada. Cuma sekarang saya tak jumpa dekat mana statistik tu. Okay, saya kekurangan saya nak ingat benda lah
Okay, alright. Tak apa, in case saya tengok siapa kawan-kawan saya yang boleh bantu saya ingatkan saya, kita tengok. Okay, so alright. Coach, kenapa bila saya tengoklah. Coach, kenapa bila message masuk tak bunyi? Sebab saya silentkan mode. Kalau you nak masuk bagi bunyi, you boleh bagi mode lah. Notification tu, you boleh set mode, mode bersuara. Nak ibu juga, nak ibu. Sudah nak ibu. Allah. Okay, terbaik. Alright. Nanti saya akan check Business tu 3 titik, statistik. Okay, alright. Saya check balik. Thank you pada Madi. Okay, 3 titik. Enggak ada. Okay. 3 titik statistik tak ada kat sini. Saya pun lupa kat mana. Tapi in case kalau saya ingat balik nanti saya akan share kat dalam ruangan komen. Sebab saya tengah kerja masa juga. Kepala saya pun tengah fikir masa saya dah hampir-hampir habis ni. Okay. And then dark mode ni. Kenapa dia perkenalkan dark mode? Kenapa Facebook perkenalkan dark mode? Nampak dark mode? Okay. And then dia tulis kat dia ada labels from Facebook kan. Kenapa dia buat dark mode? Sebab banyak komen daripada kita. Kalau bahaya, kau orang suka chat waktu malam, tempat gelap. So bahaya untuk mata. So bila dark mode ni cahaya dia makin kurang. Itu kenapa dia gelap. So saya recommend siapa-siapa yang memang suka buka WhatsApp kat tempat gelap, tempat tidur especially, and then of course tempat tidur, sebab saya peluh juga ni. Berpeluh kan, fikir mana statistik jumpa kan. Okay, so dark mode saya recommend you pakai ada. And then untuk the rest tu you boleh explore lah. Cuma saya boleh cerita ni. And then the thing is, ada satu lagi yang you boleh buat adalah this one. Request account info. Ini baru, ramai tak tahu lagi. So di mana request account info ni tuan, tuan boleh request, dia akan bagi dalam tempoh 3 hari bekerja. Okay, 3 hari bekerja, di mana info tersebut dia bagi tahu maklumat berkaitan dengan kita punya nombor telefon, okay, maklumat gambar kita, setting-setting yang adalah WhatsApp kita. Lepas tu you boleh check dengan siapa you WhatsApp masa tu. Okay, yang ni this one saya tak request, kejap. Saya tengok dulu, mungkin saya punya di sini ada ke tak ada, saya check dulu. Dia dalam bentuk macam ni. Dia akan bagi dalam bentuk this one export dalam bentuk HTML punya file, dan you boleh download. You buka dari web browser, lepas tu dia akan download dalam folder, and then you boleh terus tengok dia punya maklumat. Saya tak akan tunjuk kat sini kenapa? Sebab bila saya buka paparan tersebut, dia akan nampak nombor telefon orang yang saya WhatsApp. So untuk daripada segi security, saya punya kita panggil privacy lah kan. Jadi saya tak tunjuk, tapi this one you boleh bayangkan, you boleh buat sini. Klik saja and then dia akan request, dalam tempoh 3 hari you akan dapat report tersebut. So hopefully these things yang you boleh keluarkan statistik. Saya tak ingat. Tadi saya perasan tadi ada checkpoint Hilda, dia kata apa? Build tools. Okay, build tools, setting, build tools. Saya tak ada. Kan sepatutnya kalau kat sini kan, profile statistik. Okay, kat mana dia ada? Atas ni, jumpa dah. Okay, dekat sini, dia ada dekat sembunyi kat 3 titik atas ni. Option, 3 titik, statistik. Di sini dia akan tunjukkan statistik berkaitan dengan kita hantar keluar masuk. Ada, nasib baik ada. Thank you so much kepada siapa tadi? Ilda dan juga Mardi lah. Okay, dia ada kat atas tu, 3 titik. Dan alang-alang sementara tengah tunggu dia keluar ni kan. Ada satu lagi penambahbaikan bulan lepas, di mana WhatsApp Business dia boleh linkkan dengan page kita. WhatsApp biasa tak boleh sekarang. WhatsApp Business saja yang you boleh link dengan page. Lama apa, saya you tengok sendiri So saya tunjuk lagi satu tools yang dalam business tu, 3 titik ni. Di sini you boleh tengok link account. Di mana saya boleh linkkan saya punya FB, okay, Facebook page dengan saya punya WhatsApp Business. Dan saya boleh ada satu button ni, dia boleh synchronize dengan saya punya page. Maknanya apa yang saya tulis dekat profile business, okay, dekat dalam saya punya page contoh masa buka, masa tutup, nama business, lokasi dan sebagainya, bila saya synchronize, dia automatic synchronize dengan saya punya business profile. Macam contoh this one. Okay, di mana saya punya page akan apa maklumat dalam page yang saya update tu ada dekat dalam saya punya WhatsApp Business without any kena update sebagainya. Terus dia ambil okay. Dan satu lagi kelebihan yang ada yang tak ada dalam slide, iaitu dalam WhatsApp Business dia ada katalog.
Katalog ni kita panggil sebagai kita panggil business katalog lain. Contoh kalau orang tengok kita punya produk ke apa ke, dia boleh check sendiri. Ini contoh masa bulan puasa, wife saya dengan saya kita orang jual produk makanan So this one, and jualan rumah masa PMO kan, tak boleh nak buat apa, kita jual makanan lah. Bayangkan dengan jual makanan je kita dapat beli something lah, something istimewa. Tak apa. So this one. Okay, and then saya pergi balik kepada kita punya slide. Terima kasih kepada Puan Syarina, Kak Syarina Syahrin. Okay, sebab saya buka apa, bila buat live ni saya baru boleh baca sebab saya punya screen macam ni. Bila saya buka tab tu, okay, saya tak nampak apa komen kat sini. Sekarang saya nampak lah komen. Gambar bagaimana coach terangkan untuk gambar profil. Okay, saya dulu guna iPhone, nak guna WhatsApp Business pakai Android pula. Okay, sekarang Wan Najib, sekarang dah boleh pakai dah WhatsApp Business. Untuk WhatsApp ataupun sekarang ni, zaman sekarang, iPhone dia punya updated tentang WhatsApp ni lambat sikit berbanding dengan Android. Contoh je saya ambil dia, contoh dia masa kita update yang katalog. Tahun lepas ke bulan 11, November 2019, katalog baru diperkenalkan. Pada masa tu katalog saya ingat pertengahan bulan dia kat Android. Lepas tu next month baru muncul dekat WhatsApp Business iPhone. Jadi dia agak slow sikit tapi dia akan update lah, cuma dia punya flow tu lambat sikit. Okay, right now. Terima kasih kepada Puan Syarina Syahrin. Saya tak thank you so much. Sebab saya check kat WhatsApp, thank you so much Kak. Ni. Siapa yang tak jumpa tadi statistik tu ada kat sini. Pergi dekat setting and then business tools, yang 3 titik tu nampak, nanti akan tulis statistik. Okay, and then you kena selesai update lah. Itu dia punya flow dia lambat sikit. Kalau untuk view saya ni view Android, saya punya wife dia peminat Apple. Dia guna produk MacBook dan juga iPhone lah. Dia pakai sekarang ni iPhone 11 Pro Max. Saya cukup tak berkenan. Bila saya pakai telefon tu kan dia button, walaupun bukan macam telefon je kan, tapi dia buat saya nak cari button tu susah. Sebab saya biasa dengan Android. Jadi orang macam saya tak selesa lah nak pakai iPhone. Sama jugalah macam MacBook. Kan bila nak pergi scroll tu, dia remeh je. Nak bawah atas, nak bawah kan. Kan kena klik double, nak pilih tu kena tekan tu jari kan. Nampak tak? Benda remeh macam tu dah menyebabkan orang macam saya tak nak minat guna dah. So, depends lah dengan kita punya minat. Sama jugalah kalau you dah biasa pakai iPhone, tiba-tiba nak tukar kepada Android, dah tentu you rasa annoying sikit. Okay, tak apa, saya share balik kepada this one. Saya pergi balik kepada slide kita. Okay, you WhatsApp. So, best practice. Saya dah lajak masa ni. Sorry saya mungkin saya cuba dapatkan 4.15. 4.15, help people discover your business using ad. Okay, this one saya make it simple. Kalau you nak buat business, nampak tak macam ni? Saya share dengan saya punya rakan-rakan trainers. Macam mana kita nak encourage kita punya students nak linkkan dia punya ads pergi kepada WhatsApp terus. So the thing is, daripada Facebook ads, okay, dia boleh klik perkataan send message terus kepada WhatsApp kita. So dengan cara, you pilih apa? Objektif iklan apa? Okay, you boleh pilih messengers. Ini objektif iklan je. Ingat tak ada 11 objektif kan? So kita ambil yang messengers, di mana dekat messengers ni, kita link bukan dekat page kita tukar kepada WhatsApp. Dan bila kita kata WhatsApp ni, dia akan connect kepada page, and then dekat page tu kita kena verify nombor. Dan sekarang ni kalau you nak pakai, nak linkkan WhatsApp you, mesti you kena pakai WhatsApp Business. Okay, saya harap boleh bantu bab ni. Jadi maknanya kalau you nak, mungkin ada you punya students ataupun sekarang ni, depan saya ni mungkin ada peserta ataupun you guys yang ni, you akan cakap dengan saya, macam mana nak linkkan WhatsApp? First, you kena verify you punya page linkkan dengan WhatsApp Business saja. WhatsApp Messenger dah tak boleh dah. Tahun 2018 memang boleh. Sebelum tu memang dah ada dah page linkkan dengan WhatsApp, betul, saya setuju. Tapi bila dah start bulan lepas, mana-mana yang pakai WhatsApp Messenger saja, Leo mengecik. So yang pakai WhatsApp Business pakai WhatsApp Messenger dah tak boleh link dah dengan kita kata apa dengan WhatsApp page. Link tak boleh link page dengan WhatsApp. Okay, so you kena pakai WhatsApp Business. So sebab tu saya encourage you guys update kepada WhatsApp Business sekarang. Selain daripada kelebihan tadi tu, ini bagus untuk you buat iklan lah. Okay, and then bila you request, dia akan hantar satu message WhatsApp sendiri WhatsApp, Facebook akan WhatsApp kita, best gila.
Lepas ni kita boleh show off WhatsApp mesej kita. Tak adalah. Itu adalah untuk kita verify yang dia hantar, memang official WhatsApp. And then lepas tu kita masukkan kita punya verify code and then tekan confirm. So jadi itu antara objektif yang you nampak bila orang klik iklan tersebut, okay, and then dia terus pergi kepada WhatsApp. And then di sini bila dia hantar, ini you akan respon. Ini mudah sebab customer cari you. Okay, so saya harap these things strategi yang sesuai lah kalau kita nak engage terus dengan WhatsApp. Okay, selain daripada lain-lain objektif, you boleh pakai juga trafik. Saya tahu ada cakap dengan saya, coach boleh tak saya letak link dekat trafik? Boleh. You letak lawa.me/nombor telefon boleh. Okay, trafik boleh pakai. Tapi you kena faham, the objective over there, kita nak orang terus WhatsApp kita dengan cara yang proper. Okay, so saya pergi next. Ads that click on WhatsApp recommended best practice. Ini Facebook recommend apa yang terbaik kalau you pakai iklan objektif WhatsApp. So kalau you pakai WhatsApp, okay, you boleh linkkan kepada Facebook news feed dan atau Instagram feed. Okay, nampak kat sini, bila mereka nampak, okay, mereka tengok iklan ni, dia berada kat tengah dan it's a best view lah. Kalau you tulis ayat, contohlah you letak ayat, and then you masukkan nombor WhatsApp, so dah tenggelam. The thing is, kita nak orang nampak dan dia buat CTA. Call to action, terus klik link tersebut. Itu objektif kita. Okay, ini adalah the best practice. Okay, and then untuk WhatsApp, untuk Instagram, yang nampak, right? And then, kalau boleh, pakai visuals dan descriptive text tu nampak terus yang orang dah ready untuk chat dengan kita. Dan saya nak bersih. Alhamdulillah. Okay, so, and then kita next. Ni dah macam borak-borak kawan-kawan dah. And then, satu lagi, kita nak buat benda best. Tadi kita dah tahu pasal katalog. Saya sempat cerita pasal katalog tadi. So, dekat dalam katalog, bila orang datang kita, dia nak produk tu, so you dah boleh bagi quick replies. Ini quick replies you boleh masukkan tag you boleh masukkan you punya gambar. Okay, so supaya you boleh respon cepat. Ini the best practice. Orang hantar je, you boleh respon. Maknanya, you jawab dekat you punya telefon. Okay, and then kita tengok lagi. Best practice, click to WhatsApp ads. Yang pertama, dia kata the tips is be responsive. Kita nak balas yang cepat lah Make sure terus jawab secara instant. And then test dan optimize, kita adjust lah. Ini this one standard lah. Kita adjust kita punya iklan supaya lebih kreatif dan orang lebih selesa tengok lah. Cuma this one saya tekankan adalah be responsive. Jangan bila orang dah hantar WhatsApp kat kita ke apa ke, kita langsung tak respon. Kita kena pantas. Gunakan WhatsApp business, quick replies, so terus through dan terus hantar. Sebab kalau you nampak the game over there sekarang ni masa. And then itu yang saya cuba kongsikan pada hari ini. Sebenarnya banyak lagi tips yang nak share. Cuma masa kita agak suntuk. So masa kita pun dah 4.10 dah sekarang. Saya dah ambil masa sejam lebih dah. Saya sangat hormati masa kawan-kawan yang hadir pada hari ini. Saya sangat hargai dan saya hormati masa. Jadi saya harap apa yang saya kongsikan ni boleh dapat sedikit sebanyak boleh bantu kembangkan lagi you punya mungkin you punya pengetahuan, mungkin you dah tahu dah. You boleh tambah lagi pengetahuan yang sedia ada, boleh perkemaskan lagi. Mungkin you tak nampak pasal ABX, nampak tadi. You boleh pilih messages kalau in case orang bertanya. Dan satu lagi, saya pergi kepada this one. Key takeaways ni, okay, yang pertama sekali, kebanyakan pada kita sekarang, even kat Malaysia, tengok, sebenarnya majority penjual-penjual, small businesses, mereka menggunakan WhatsApp untuk buat closing. Of course, saya recommend you ada website. Of course, saya recommend you pakai marketplace. Saya setuju, saya sangat setuju. But then macam mana pelanggan-pelanggan kita, prospek kita yang di luar sana yang tak reti guna marketplace, yang ataupun you sebagai seorang peniaga yang tak reti nak buat website. So you akan invest masa, contohnya buat website, you akan invest masa untuk buat website ataupun you start nak set up untuk marketplace pun ambil masa. Why not you ambil cara yang mudah sekarang ni, you pakai WhatsApp dulu, engage dulu dengan klien yang sedia ada. So teknologi ada tu jangan tinggalkan. Of course kami akan galakkan. Dan soalan yang terbaik adalah, coach, saya nak belajar lah pasal Facebook, Instagram, WhatsApp. So activity ni, tuan-tuan saya cerita kalau boleh, kita dalam program usahawan, kita ada cerita 5 topik utama. Thank you so much kepada MDEC, Malaysia Digital Economic Corporation, yang kata-kata apa, sediakan peluang untuk semua rakyat Malaysia yang layak datang ke kelas, yang layak 18 tahun ke atas. So datang ke kelas untuk belajar dan sebagainya bertahun-tahun. Ada banyak success story. Of course akan ada lah cerita yang kami tak jadilah sebagainya sebab you guys tak buat. So apa yang kita deliver dekat you guys ni, kalau you take the action, it's good for you. So back to kita punya topik balik gitu.
So set expectation with your customers. Apa yang kita harapkan dengan kita punya customer. So kalau you buat iklan, target orang akan klik link tersebut. Senang Make it easy for customer to reach your iklan. Jadi set expectation tu kena pantas jawab, lambat orang tinggal kita, dan amplify your efforts with the ads. Dah buat iklan, dah tentu respon kena pantas. So setiap apa yang you invest, you dapat balik return je. So itu antara effort yang strategi enterprise lah. Okay, ni kita pergi pada soalan. Okay, free e-learning with Facebook Blueprint. Okay, you boleh tengok sini, facebook.com/blueprint. Di sini tuan-tuan, dia ada banyak nota berkaitan dengan Facebook, Instagram, WhatsApp. Okay, strategi kat sana, success story. So, apa strategi yang mereka pakai? You boleh baca kat sini, facebook.com/blueprint. So, ataupun you nak ambil certificate untuk menjadi salah seorang yang nak uji pengetahuan you. In case kalau you dah run iklan, you dah buat iklan banyak kali, okay, you dah pernah invest dan sebagainya. So check pula you punya knowledge. Betul tak apa yang you buat selama ni daripada segi in term of Facebook tu sendiri. Kadang-kadang kita datang, kita belajar, itu perasaan kita je. Tapi in line of the knowledge, macam cara kita buat. Okay, saya recommend you pergi kepada this one, facebook.com/blueprint. Dan itu saja daripada saya. Thank you. Saya mewakili daripada pihak MDEC dan juga Facebook Blueprint ni. Ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudah hadir pada hari ini, tahniah. Dan saya nak minta juga satu lagi, last kali, okay, bagi feedback dekat sini, fb.me/blueprint survey. So saya minta bagi feedback kat sini untuk kita improvekan lagi ke. Dan kalau kat situ nanti dia akan nampak trainer name, masukkan nama saya Coach Rujaini. Nampak tak kat bawah tu nama saya Coach Rujaini? Boleh masukkan nama saya kat situ supaya saya boleh improve dan nak kutuk pun tak apa, saya okey je sebab yang baca mereka bukan saya. Dan satu lagi, tanya juga kepada trainer yang datang, kita 2 minit lagi, dan ini saya 4 suku dia. So, keyword dia, okay, ingat tak WhatsApp yang saya hantar tu? Keyword dia adalah EZA, E-S-Z-A, di mana you boleh terus sign WhatsApp tu, you boleh reply WhatsApp saya, E-S-Z-A. So, EZA, nama EZA. So nanti dia akan terus bagi link untuk download macam mana cara you boleh save numbers dalam group. Okay, you boleh import semua nombor dalam group tu yang you boleh save dalam bentuk CSV ke, dalam bentuk VCF ke, ataupun dalam bentuk Excel. So you boleh tengok daripada segi panduan e-book tersebut. So thank you so much bantu saya pada hari ini. Saya pun cuak juga baru nak promote hari ni kan. So saya tengok dulu kalau ada soalan. Okay, saya tengok dulu kalau ada soalan. Thank you so much pada Dewi. Okay, yang mana saya tengok dulu. Kalau ada soalan yang menarik, business tools. Okay, and then nak ibu, nak ke mana tengok. Okay, yang mana yang dah tadi tu ibu yang saya buat tu dia lebih kepada info kepada trainers. Jadi kalau yang kawan-kawan saya yang selain daripada kita kata apa yang peserta okay, yang mana-mana yang bukan trainers sebab dah. Yang mana-mana yang datang sebab ada iklan, so saya nak bagi hadiah juga. So tak fair lah, trainers pula. Trainer ni bukan apa, sebab saya WhatsApp personal kat diorang. Tanya diorang, sebab tu diorang datang sebab nak hadiah tu je. Bukan dia nak belajar pun. Okay, gua je. So saya pergi kat sini. Kalau you nak, saya ada satu lagi. Kita pergi kepada Chrome tab. Okay, saya pergi kepada usahawan. You pergi dekat saya punya page, Ruzaini Zamri. Okay, and then pages, ambil pages. This one untuk hadiah-hadiah siapa-siapa lah yang nak. Saya tak saya tak paksa lah. This one, apa you buat nanti, you kena message page tersebut. Dekat sini saya ada buat kita buat automation juga. Di mana you tekan button message. Okay, this one sekejap ya. This one satu button message. Saya tengok paparan view as page visitor sekejap ya. Okay, this one sebenarnya hadiahnya saya bagi dekat siapa-siapa yang ada kelas usahawan actually. Siapa yang ada kelas usahawan kelas saya, bila dia type perkataan keyword ni TG213. Macam mana saya tulis? You tekan message, saya tak boleh tekan message kat situ kan. Wait, saya buka dekat saya punya messenger. Okay, apa you buat? You type perkataan TG213. Mana saya punya? This one. Bonus TG
213, this one. Okay, dia tak kalau kat sini. Okay, so dia bila you type perkataan TG213, nanti akan ada auto chat, akan respon dengan you. Di mana kalau auto chat tu, sekejap saya buka. Sorry saya ambil masa pula untuk tunjuk ni. Ini adalah e-book berkaitan cara bina website. Tapi ringkas je. Yang ini saya guna dulu untuk mengajar. Tahun bila lama dah sebenarnya. So yang menggunakan WordPress. Jadi kalau you nak tengok ni sebagai hadiah lain, saya pun dah lama tak buka saya punya page ni. You boleh type perkataan TG213 tu. Okay, ni ada announcement produk, ni biar kat dia lah. Okay. Oh, sorry, bukan TG2, sorry, thank you so much. Okay, bukan 123. TG213. Okay lah, saya suka pula dia kata TG113. 213 2 dulu, start dengan 213. So baru dia akan dapat ayat seperti ni. Ni siapa pula ni 13? 213. This one. Bukan thank you, TG. Oh, dia tak fungsi Tak apalah, nanti saya bagi dalam bentuk ni this one lah, sebab sepatutnya you akan dapat macam ni. Oh, Chatful dah kedekut dengan saya. Kalau you type bonus bonus 213. Oh, kena ada bonus. Cuba type perkataan bonus lah. Bonus. Saya lupa Alright, thank you so much. Saya tak pasti boleh fungsi dekat tak lagi this one. Okay, someone boleh type bonus 213. Kalau dah berfungsi nanti baru saya live cover ni. Kalau tak fungsi nanti saya akan hantar manual lah. Kalau ada someone yang boleh test bonus 213. Tak dapat juga Okay, tak apa. Nanti saya akan hantar dalam bentuk manual. Alah, sedihnya saya. Tak boleh fungsi dah robot tu. Okay, tak apalah. Okay, right. So, tak boleh hantar dah tu. Tak edit tu. Medan, thank you so much. Okay, right. So, tak apalah. This one, saya cuba tengok dulu. Sepatutnya dulu dia ada automate. Di mana kalau you hantar, dia terus jawab. Saya pakai, auto chat Ke dah lebih dia punya kuota dah. Okay, tak apalah. Saya stop share. Sedih pula saya rasa ini. Tak apa, saya tak sempat chat Saya cuma nak bagilah hadiah khas. Tak apalah, nanti saya hantar dalam bentuk menu dekat dalam komen. You boleh terus download dalam bentuk PDF. Okay, so thank you so much kepada yang hadir pada hari ini. Itu saja daripada saya. Mohon maaf jika ada salah dan silap. Okay, mohon maaf jika ada salah dan silap. Kalau ada kekurangan ke apa. Dan juga kepada trainers, mana yang you tadi dapat yang nombor telefon saya tu, yang saya hantar WhatsApp tadi tu, you terus jawab. Mana Mana dia? Bukan. WhatsApp, siapa yang boleh test dekat WhatsApp tu trainers, you boleh test nama Iza, E-S-Z-A. So nanti akan ada lah robot WhatsApp yang tolong jawab tu. Saya memang suka pakai robot. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Tengok, saya sebelum saya nak habiskan tu, saya tengok ada tak soalan yang saya tertinggal. Tak ada kan? Saya rasa itu saja. Terima kasih. Thank you so much. Jumpa anda lagi pada masa depan. Thank you pada MDEC. Thank you juga pada Facebook sebab sediakan platform ni untuk kita kongsikan. Dan saya harapkan mana-mana peserta ataupun yang kawan-kawan luar sana yang masih lagi belum join program e-usahawan, terus join. Banyak rakan-rakan trainers yang kat luar sana yang you boleh search ataupun tengok dekat dalam Facebook kita, dekat e-usahawan, dekat post yang dia pin tu, ada dia bagi list senarai kelas. You boleh tengok kat situ dan you boleh join kelas tu. Kalau kali pertama percuma. Kalau kali kedua, you nak join juga, you kena PM coach tersebut. Dia akan ada rules dia sebab antara trainers ni dia ada rules dia. Ada yang bagi, ada yang tak. Pandai you cakap, bolehlah join. Kalau dia rasa tak nak bagi join, terpulang pada hak trainers tersebut. Jangan marah sebab you dah pernah hadir. Kalau yang belum hadir lagi, mereka sangat maklumkan. Kenapa? Sebab kita sediakan kuota ni, hari tu dah sediakan kuota, dah habis dah. Lepas tu, saya kata Cik Puan Iza, dia dah usaha, dah meeting dengan MDEC, dia tambah lagi kuota untuk hadir. Sebab tu kita ada kelas lagi dan jangan tangguh-tangguh lagi kepada yang belum hadir. Jadi siapa-siapa yang yang hantar tapi Google Drive kena request. Alamak. Okey, Sat. Tadi saya biarkan benda tu boleh terus pelik hari ni. Kenapa banyak gua ni? Okey, tak apa. Geng-geng tanya saya check kenapa jadi macam tu. Thank you so much.
Dia kata apa? Okey, tengok dekat ni, dekat PM WhatsApp bukan dekat sini, bukan type dekat dalam komen. Type dekat WhatsApp saya tu. Respon balik apa yang saya hantar tadi tu, tag nama Iza. So you akan dapatlah feedback secara automatik. So itu daripada saya, untuk trainer saja, untuk trainers. Thank you daripada saya, terima kasih. Jumpa anda lagi pada akan datang. Kepada yang minta maaf kepada peserta-peserta lain tu, yang tag perkataan bonus studio tadi dia tak keluar automatik tu, tak apa, saya akan hantar menu nanti. Okay, Ida cakap dapat dah, terima kasih. Okay, so ni contohlah saya ambil perkongsian daripada siapa ni, saya tak boleh tunjuk secara sebarangan. Okay, and then ni contohlah siapa kawan saya, saya ambil contoh skrin dia, last. Ini adalah daripada sahabat saya tadi, Chrome tab. Okay, ni untuk trainers marah orang you type perkataan Iza, nanti dia akan terus dapat line. Okay, kenapa trainer je? Sebab saya janji hadiah dengan diorang kalau diorang hadir. Sebab kalau kan diorang banyak knowledge saya nak ajak orang pandai datang Itu sahaja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana button stop on and broadcast. Bye bye. By the way, jangan lupa isi borang feedback tersebut. Apa tadi tahu link dia? Alamak. Lupa. Ni feedback dia, sorry. Last kali. Isi feedback kat sini. fb.me/blueprint survey. Okay, fb.com fb.me/blueprint survey. So itu saja daripada saya. Mana tekan ni. Inilah daripada saya. Terima kasih. Minta maaf kalau salah dan silap. So jumpa anda pada lain waktu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tak end lagi.